Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengurusi yang telah turut mengizinkan saya untuk menyertai perbahasan belanjawan di peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pengangkutan. Pertama sekali saya nak menyentuh, dan saya insya-Allah tak ambil masa panjang Tan Sri, nak menyentuh mengenai dengan butiran 060200, iaitu pendaftaran dan pelesenan kereta motor. Saya ingin sebut di sini sebagaimana yang pernah disebutkan oleh sahabat saya yang berhormat Sri Gading. Tunggu dulu, jangan bangun ni. Nak sokong yang Sri Gading ni, yang itu yang berkaitan dengan kereta-kereta tua ni. Kereta-kereta tua ni lazimnya dia tak ada di tengah bandar lah. Banyak di kawasan-kawasan luar bandar, dan pendalaman lebih-lebih lagi di tempat saya di Baling. Dan kereta-kereta tua ni sebahagian besar dipakai pun diguna oleh orang pun tua juga. Dan lazimnya mereka mengguna untuk pergi ke pasar, pergi ke masjid, ke kebun, surau, dan penggunaan harian yang berlegar di kawasan masing-masing, yang pada hemat saya tak lebih daripada lingkungan 20 ke 30 km. Oleh itu, kepada kerajaan atau kepada pihak pengangkutan, Kementerian Pengangkutan harus mempertimbangkan supaya kereta-kereta ini diberi suatu kemudahan. Janganlah tinggi sangat insurans, dan kalau boleh saya cadangkan supaya road tax percuma, sebab mereka tak guna banyak jalan raya ni. Dengan sebab itu, penguatkuasaan terhadap penggunaan kereta-kereta tua ni perlu kita timbang dan kita lihat semula. Dan boleh juga untuk membantu kepada pengguna-pengguna yang lazimnya dhaif, tapi mereka perlu guna kereta, orang yang berada di luar bandar ni. Untuk membantu mereka, perlu kita adakan suatu skim pemeriksaan, menguji untuk kereta mereka tu supaya dapat selamat digunakan dan sesuai digunakan dalam keperluan harian mereka. Baling, minta sikit laluan. Oh, boleh. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Petang-petang hari ni Tan Sri, saya menyokong penuhlah Baling ni. Tapi saya nak pindah sikit cadangan tadi tu. Boleh Tan Sri? Sila. Baling sudah kasih laluan, saya tidak ada. Yalah, tapi salah. apa pun bos Tan Sri lah juga. Yalah. Sila. Cukai jalan minta dihapuskan. Sebenarnya cukai jalan taklah membebankan. Yang membebankan sekarang orang kampung saya. Kereta ni kadang-kadang third party punya insurans tak nak terima Tan Sri. First party 900 lebih. Jadi kalau free pun, percuma pun, sebenarnya beban kepada orang di Baling dan orang di Sri Gading. Jadi kembalikanlah macam apa yang berhormat Baling nyatakan tadi Tan Sri. Orang kampung Tan Sri pun saya rasa senasib dengan Sri Gading dan Baling. Kereta tua 2-30 km, pergi masuk kebun, balik ke rumah, lepas tu pergi ke surau, balik ke rumah, kan? Jadi kalau dia punya insurans tu tinggi, kesian pakcik saya di kampung, kesian Tan Sri, kesian. Jadi kita minta gini, third party punya apa ni, insurans tu benarkanlah, kan, benarkan. Jangan bimbanglah apa-apa, tapi adalah syarat agaknya. Kalau langgar orang mati, insurans tak cover, itu lain lah. Tapi bagilah kemudahan pada orang kampung di Baling dan Sri Gading dan juga Tan Sri punya kampung, agak saya lah, ya, dan juga seluruh ahli parlimen lah Tan Sri.
Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Saya setujulah untuk masukkan bahagian perbahasan Tan Sri tadi dalam perbahasan saya, walaupun parti tak sama tapi yang ni boleh samalah. Okay. Alangkah elok Yang Berhormat kalau spirit seperti begini dapat kita budayakan dalam parlimen. Tidak ada kecoh. Saya juga Tan Sri ingin menyentuh butiran B060500, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Khusus saya ingin menyentuh mengenai dengan lori-lori ataupun pengangkutan yang lebih muatan. Dia beroperasi di jalan-jalan raya ataupun jadi jalan-jalan awam yang setengah tempat tu agak berleluasa. Pengusaha-pengusaha lori sebagainya ini, mereka pun pandai. Mereka mencari waktu-waktu senja, waktu-waktu tengah malam dan sebagainya untuk membawa muatan kayu-kayu getah, pasir, batu sebagainya yang lebih muatan. Kerana pada waktu-waktu itu, waktu senja, waktu malam sebagainya ini, waktu yang pihak pegawai JPJ misalnya, penguatkuasaan tu, mereka tahu tak ada bertugas di jalan-jalan raya. Jadi disebabkan kesempatan yang tidak bertanggungjawab diambil oleh pihak pengangkutan yang lebih muatan ini, menyebabkan jalan-jalan raya yang selesa kita lalui telah rosak dan ada yang berlopak, ada yang sebagainya. Yang peningnya tu Tan Sri, benda macam ni berlaku, wakil rakyat yang kena maki pun wakil rakyat, yang kena marah pun wakil rakyat. Mereka kata kita tak ambil peduli, tapi persoalannya kerana mereka tak bertanggungjawab menggunakan kesempatan ini. Begitu juga ada lori-lori hantu. Ini saya tak tahulah sama ada sesuai atau tidak dengan di kawasan-kawasan parlimen yang lain. Tapi kalau di Baling, orang dah kenal kalau lori hantu ni bukan driver tu hantu, tapi tak ada permit, tak ada apa, menggunakan jalan raya sebegitu bebas, dan ada yang berlomba sama sendiri untuk membawa pengangkutan tertentu, terutama sekali apabila sesuatu projek nak disiapkan sebegitu segera. Mereka berleluasa menggunakan jalan raya tanpa melihat dan mempedulikan keselamatan penggunaan atau keselamatan pengguna awam yang lain. Sudahlah begitu, banyak yang membawa kekotoran tanah-tanah merah ataupun tanah-tanah yang menyebabkan jalan raya menjadi kotor. Ini berlaku juga kawasan-kawasan yang agak lebih mencemaskan lagi apabila melintasi atau melimpasi kawasan-kawasan yang digunakan oleh anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah menggunakan lalu lintas jalan itu, maka disitulah juga lori-lori hantu itu tadi bermaharajalela. Seolah-olah mereka dah tak makan saman, tak pantang ditegur dan tak boleh diperingatkan. Jadi saya mencadangkan supaya penguatkuasaan yang lebih tegas oleh pihak kementerian terhadap kerja-kerja yang seumpama ini, supaya keselesaan dapat dirasai oleh pengguna-pengguna jalan raya ini, dan juga pihak yang mempunyai kepentingan dengan projek itu sendiri pun mereka dapat laksanakan projek mereka dengan sempurna mengikut yang dijadualkan. Seterusnya Tan Sri Pengusi, berhubung dengan P00800 yang sekaligus dengan B080000, iaitu membaik pulih dan mengukuhkan landasan yang sekaligus berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Saya hanya nak menyentuh dari sudut jalan-jalan raya yang dirintangi oleh rel-rel kereta api. Kita dapati banyak lagi jalan-jalan raya
yang dirintangi oleh rel-rel kereta api tidak diselenggarakan sebaik mungkin. Rel-rel itu kadang yang kita nampak lihat, pertama sekali penyediaan gate kereta api tak begitu sempurna sebagaimana yang sepatutnya, dan